Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, malam ni memang special sekali kerana saya pun memang dress up to the occasion kerana kita pun tengah dah bersedia untuk sambut Ramadan yang tak lama lagi. Lebih kurang seminggu lagi. Dan pada malam ni kita ada seorang tetamu yang cukup kita hormati, cukup kita sayangi. Okey, kita akan bersama Datuk Ustaz Kazim, kita di atas talian. Datuk Ustaz Kazim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana perasaan Ustaz dengan sambutan lagu ni Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Datuk Noman, pada KRU, pada Tuju, pada Al-Manjawi dan sebagainya yang berusaha untuk merealisasikan lagu saya yang pertama. Saya pun tak pernah menyanyi gitu ada Datuk. Menyanyi dalam ceramah, menyanyi dalam Facebook, menyanyi dengan anak dengan cucu. Jadi nyanyi dalam studio, nyanyi tak pernah saya udah macam benar masa. Nyanyi live pula dalam TV live pula. Aduh. Dalam rancangan meletup kan ada Ustaz? Dalam meletup ada ni rakaman yang untuk rancangan bulan Ramadan ni dah dibuat sama dengan Tuju, ada dua kali lah. Jadi memang satu pengalaman. Ada sekali tu main nyanyi pula dengan live band pula. Aduh. Tak betul tempo dah penuh saya, macam mana aku nak ikut tempo. Nasib baik tak suruh Ustaz rap. Ustaz nyanyi memang merdu Ustaz. Saya dengar selalu nyanyi gitu-gitu je. Tiba-tiba ada pula musician tepi pula. Apa benda kena cakap ni. Yang saya seronoknya Tuju pening kepala tengok macam mana tak sampai pitching, tak sampai tempo, semua lari. Tak apalah. Terima kasihlah Tok bagi peluang kepada saya untuk buat lagu selawat tu. Bagi saya secara peribadi lah lagu tu sangat tersentuh dalam hati saya. Dan saya rasa ramai pendengar-pendengar yang berkongsi benda yang sama perasaan. Ada yang telefon saya, ada yang mesej. Dia kata dia tiba-tiba dia menangis dengar lagu tu. Keluar air mata dengar lagu tu. Jadi satu benda yang bagus lah Tok. Alhamdulillah kan, mudah-mudahan usaha tu dapat kita teruskan lagi. Ya, saya pun kena berbagi mutu saya lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan ada lagu yang lebih tangkap sampai ke jiwa tu Tok. Yang penting kita yang ingin ada pahala selawat, orang yang mendengar pun ada pahala selawat juga, insya-Allah. Betul Ustaz. Saya dengar ramai yang bila dengar lagu tu dia orang bersama-sama berselawat sekali. Tak kira lah mandu kereta ke, sambil dia tonton video kat YouTube dan sebagainya. Semua alhamdulillah mungkin sama-sama kita tambah pahala kita. Sebab ada radio negeri yang memasang lagu tiap-tiap kali sebelum azan. Sebelum masuk waktu azan radio tu dia orang pasang lagu selawat kita tu. Itu yang pakai telefon. Setiap hari kami dengar Ustaz. Alhamdulillah, maknanya ada kebaikan daripada usaha Datuk, usaha yang lain-lain, insya-Allah. Tapi Ustaz, saya tengok dekat YouTube pun ada dekat dah 900,000 lebih tontonan, dekat 1 juta lah. Alhamdulillah, ni kira lagu nasyid yang paling berjaya lah setakat ni untuk tahun sepanjang 6 bulan yang lalu lah lebih kurang. Mudah-mudahan, insya-Allah. Ustaz ada ajak lagi, boleh ke kita jemput nyanyi lagi Ustaz? ada selepas Datuk buat lagu tu ada 2-3 orang yang telefon, dia ajak saya collaborate dengan mereka, tapi lagu-lagu yang berbentuk klasik tu. Lagu yang selalu saya nyanyikan di dalam ceramah, mereka nak jadikan sebab lagu tu orang dah tahu lagu tu. Saya punya pendengar kuliah dah ikut selalu. Jadi dia orang pun nak rakamkan. Misalnya lagu klasik yang selalu saya nyanyikan. Aduhai adinda, dengarlah madah kekanda, tercurahlah cinta, ahai nyawa padamu juga. Ini lagu lama, jadi banyak lagu-lagu klasik yang orang tak pernah dengar tapi saya nyanyikan lagu tu, orang pakai duk cari dalam YouTube. Jadi naik lagu tu. Jadi saya rasa banyaklah cadangan dia orang untuk hidupkan balik lagu yang saya nyanyi, lagu-lagu lama tu yang orang sendiri tak pernah dengar, dan kita buatkan balik dalam irama yang lebih segar. Itu ada cadangan lah, tapi saya
kekangan masa dan sebagainya mungkin lambat sikit lah Tok. Tak adalah saya setuju lagi pun. Ya, saya faham dah mesti sibuk Ustaz dengan macam-macam aktiviti keagamaan dan sebagainya. Dan nak tanya juga Ustaz yang pasal kita ni nak sambut Ramadan tak lama lagi. Apa perasaan Ustaz sendiri nak lalu Ramadan dengan ni tahun kedua kita dalam suasana COVID ataupun dalam norma baru ni. Macam mana perasaan Ustaz ni? Yang pertama sekali kita rasa bersyukur sebab tahun ini kita dapat buat tarawih. Yang kedua kita dapat mengadakan majlis iftar, majlis more. Itu yang di masjid di surau yang memang dah puluhan tahun, ratusan tahun kita dah buat di Malaysia ni. Kalau macam tahun lepas kita tak buat tu, kita rasa subhanallah. Aduh, kita rasa tahun lepas tu rasa macam tak puas rasanya. Rasa lalu lalang dekat masjid tengok kan masjid tutup. Tapi tahun ini kita ucap terima kasih pada pihak berkuasa, pada pihak kesihatan membenarkan kita buat sembahyang tarawih. Jadi kita harap peluang yang dibuka oleh pihak berkuasa ni kita ambil lah kesempatan untuk sama-sama kita menunaikan sembahyang tarawih. Dan perkara-perkara yang lain yang boleh kita buat di masjid di surau. Yang keduanya kita lihat kepada amalan puasa tu sendiri. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, untuk melahirkan orang yang bertakwa. Jadi kalau kita lihat tahun lepas kita puasa, tahun ini dah datang balik setahun, kita tengok adakah bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita sejajar dengan penambahan umur kita. Ini yang patut kita kaji tengok. Kalau kita masih lagi sama seperti tahun-tahun yang lepas, masih lagi lawa dan sebagainya, saya rasa tujuan puasa kita tu belum capai matlamat lagi. Jadi kalau boleh target kita pada kali ini, kita nak isi sepenuhnya sebulan Ramadan ni dengan perkara yang berkualiti, dengan perkara yang mendapat manfaat untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Sebab Nabi sebut puasa ni Allah Ta'ala yang akan uruskan pahala dia. Yang lain-lain Allah Ta'ala sebut pahala semayang, pahala zakat, pahala buat haji. Tetapi untuk puasa Allah Ta'ala sendiri akan bagi. Dia sendiri akan bagi tahu apa bentuknya, wallahu a'lam. Kalau kita pergi rumah orang besar pun dia bagi hadiah pun kita rasa seronok, bayangkan Allah Ta'ala sendiri nak bagi ganjaran kepada orang-orang yang berpuasa. Yang ketiga, kita bila datang Ramadan ni kita tak lepas daripada nostalgia, daripada kenangan-kenangan, kenangan berpuasa bersama keluarga, kenangan kita berpuasa bersama dengan ibu dan ayah kita, apatah lagi kalau mereka telah kembali ke rahmatullah. Bagi orang yang dah kematian ibu, kehilangan bapa dia, puasa ini satu benda yang nak tak nak ke dia mesti ingat pada arwah mak bapak dia. Sebab itu saya menyeru kepada pendengar-pendengar, sahabat-sahabat penonton yang sedang menonton, kalau boleh hargailah mak dan ayah yang masih hidup. Begitu juga dengan isteri kita. Pada kali ini Ramadan ni Datuk, tiap-tiap kali Ramadan orang yang paling sibuk ialah isteri kita. Orang yang paling banyak bekerja, yang paling banyak bertungkus lumus, dia juga puasa, dia juga bertadarus, dia juga bertarawih, dia juga menyediakan makan, ialah isteri. Jadi pada suami-suami tolong hargai isteri kalau boleh. Sama-samalah kita berpuasa, bimbing isteri kita, sama-sama bersemayang dengan dia. Satu orang perempuan dia nak bulan Ramadan ni seorang suami tunjukkan betul-betul dia boleh mentarbiah anak-anak, boleh mentarbiah isteri. Jadi inilah waktu yang terbaik kepada kita, pada suami, untuk bimbing isteri kita. Dia dah banyak korban untuk kita, jadi kalau kita sia-siakan pengorbanan dia, satu kerugian yang besar yang sedang terhidang di hadapan mata kita. Betul tu Ustaz. Saya selalu beranggapan dalam puasa ni kita boleh ubah cara kita. Inilah masa terbaik nak mendekatkan diri dengan agama, dan pada masa sama harap dia akan terus berpanjangan lah. Dan ni sebagai satu cetus ya Ustaz. Ya. Itu yang terbaik sebab kita bulan Ramadan ni syaitan kita kata dia rantai. Jadi kalau kita tak ambil peluang ini, maknanya kita sebenarnya tu jadi setan tu kan. Kita sendiri bulan puasa pun masih huru-hara lagi, makna kita lah setan sebenarnya.
Jadi Ya. Allah telah bagi peluang untuk kita dah buat yang terbaik. Saya baru ni berbual dengan sahabat-sahabat yang baru balik daripada Syria, negara-negara yang bergolak. Saya tanya keadaan terkini masyarakat Islam di negara sana. Mereka cerita Allahu Akbar, nak makan pun susah, rumah tidak ada, tidur dalam kanvas, dalam plastik, kemudian baju sejuk tidak ada. Nak dapat makan macam kita ni, wallahu a'lam lah macam mana kehidupan mereka. Yang jadi pelarian tu berjuta. Macam mana nak sambut Ramadan akan datang, jamban, tandas, jangan cakap lah, bekalan air memang tak ada. Tapi mereka tetap tabah berada dalam keadaan begitu. Jadi kita sekarang ini berada dalam keadaan yang masih lagi kondisi kita masih baik. Ada rumah untuk kita diami, ada makanan untuk kita juadah, ada air yang dibekalkan kepada kita. Masih lagi aman daripada sudut untuk kita berbuat ibadat. Jadi sebelum kita diuji dengan perkara yang kita tak tahu, saya rasa peluang kita untuk Ramadan ni jangan lepaskan. Ya, betul. Kalau tak boleh buat banyak, buat sikit tarawih tu. Kalau tak boleh baca banyak, bacalah ikut kemampuan. Sebab Allah Ta'ala kata, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah mengikut keupayaan kamu. Jadi jangan, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Gitu kaedah kita pakai tu. Betul. Okey Datuk, nak tanya juga rutin daripada Ustaz sendirilah dalam bulan Ramadan ni. Kalau mula dari pagi sampai ke petang, sampai ke malam, macam mana lebih kurang dalam perjalanan satu hari? Saya di sekolah saya ni, Pusat Pendidikan Al-Barakah ni, kita tubuh 2005, kita operasi 2006. Maknanya kita sudah pun berada 16 tahun, 15 tahun dah usia sekolah kita ni. Baik, 15 tahun kita buat sekolah kita. Setiap malam di bulan Ramadan kami mengadakan qiyamul lail sebulan. Setiap bulan ni, bulan Ramadan memang malam pertama sampai malam terakhir tu qiyamul lail. Kita bangun pukul 4 pagi, kita dah berkumpul di surau. Di surau kita dah kumpul, kita buat qiyamul lail sampai jam 5 pagi. Itu aktiviti kita dah 15 tahun daripada malam pertama lagi. Kemudian kita bersahur jam 5 pagi, kemudian bersahur kita bagi percuma. Kita sediakan untuk 200 sampai 300 orang yang nak bersahur. Jadi kalau ada orang yang tidak ada makan ke apa benda ke, boleh kita buka puasa ni, bersahur di sini. Kita sediakan juadah untuk 200 hingga 300 orang untuk berbuka puasa di sekolah kami. Okey. Kemudian kita semayang subuh. Bila semayang subuh, lepas tu kita akan buat tazkirah setiap pagi Ramadan. Setiap hari sepanjang Ramadan kita ada kuliah subuh. Kemudian balik rehat, 8.30 kita mula kuliah duha sampai pukul 12 tengah hari. Baca kitab lah. Baca kitab tu daripada 8.30 sampai pukul 12, kita baca 6 kitab sampai 7 kitab sehari. Dalam waktu duha. Kemudian balik zuhur semayang, pukul 3 datang balik, kita bertadarus. Bertadarus sampai asar. Kemudian rehat, pukul 6.30 datang balik ke surau, kita akan buat tahlil dan majlis berbuka, sambung sampai tarawih. Itulah Ustaz, rutin hidup dalam bulan Ramadan di sini selama sebulan insya-Allah Ustaz. Saya belum Ustaz lagi Ustaz. Ustaz Long. Habis. Kalau biasanya kalau dekat situ saya sendiri dah pergi, memang tempat tu memang serba bagi saya lah very sangat-sangat indah, dan dengan suasananya aman damai. Dekat sana populasi tu berapa ramai Ustaz? Ya, kalau kita kumpulkan semua yang ada di kita punya pelajar kita yang menetap di sini dalam 250 orang. Yang menetap di sini sekarang. Ada pelajar yang paling kecil, umur dia 10 tahun, yang paling berusia dalam 87 tahun sekarang. Ada pelajar tahfiz, ada pelajar pondok remaja dan ada pelajar pondok retua, remaja tua. Orang tua. Warga mas yang paling ramai. Dalam sekarang ni dalam 100
180, 190 orang sekarang ni insya-Allah. Saya difahamkan ada juga rombongan-rombongan pergi Ustaz dekat situ dan mereka tadi kita terima rombongan dari Melaka. Tengah hari tadi. Dia orang semayang Zuhur sini, makan tengah hari di sini. Sebelum PKP kita menerima lawatan dalam sebulan kita terima dalam 5,000 orang, 4,000 orang. Ramainya yang datang melawat di sekolah kami. Satu minggu hari Sabtu 15 sampai 30 bas yang datang melawat di sini. Ya, wow. Itu memang satu luar biasa Ustaz. Kami sendiri pun kalau boleh ada hajat jugalah Ustaz. Kalau lebih lepas ni kalau kami ada peluang nak buat sekali lagi buat lagu sama Ustaz. Kalau boleh kita nak buat rakaman video dekat situ. Boleh. Kita tengok warga-warga Mas ramai tu. Ada yang uzur, ada yang sihat lagi, ada yang boleh menghabiskan Al-Quran, dia boleh khatam Al-Quran 30 juzuk dalam tempoh 3 hari. Dia baca Al-Quran satu hari 10 juzuk. Umur dalam 78 tahun. Kemudian kita ada warga Mas yang boleh menulis Al-Quran 30 juzuk, dia tulis Al-Quran, tulis tangan. Jadi macam-macam perkara, macam-macam orang yang ada di sini, keistimewaan masing-masing. InsyaAllah kalau Datuk datang buat muzik ataupun video muzik di sini sangat cantik lah. Sebab kita ada sarana yang cantik, orang yang cantik. Kemudian kita ada bangunan yang boleh dijadikan untuk muzik video tu. Saya rasa kita ada sebuah asrama tahfiz yang cukup cantik. Dulu sebelum saya buat tahfiz, rumah banglo ni digunakan untuk buat lakonan drama, termasuk filem Tamil pun buat di situ tu. Filem Tamil mana? Dia ada tangga macam tangga Hindustan tu. Jadi dulu sebelum saya beli banglo ni buat tahfiz, dia memang digunakan untuk buat lakonan filem. Memang hebatlah. Siapa yang tak pernah pergi tu memang saya sarankan kepada penonton-penonton besar. Penonton rancangan saya ni mungkin ada pelbagai kelompok juga Ustaz jadi kita harap mereka pun akan ada terbukalah minda dan juga minat mereka untuk bersama Ustaz dekat Ipoh tu, dekat Manjoy kan? Manjoy Ipoh. Manjoy Ipoh. Okey, jadi dengan persediaan Ramadan ni saya pun sebenarnya dah bersedia sikit Ustaz. Persediaan saya lah. Dan, Alhamdulillah. Tengok pakaian saya ni lain macam. Ustaz kenal lah Ustaz? Saya tengok ada DUKE tu, Duka. Rasa macam kenal tu. Ini saya dapat pengumuman istimewa pada malam ini. Datuk Ustaz Kazim beri kami peluang di KRU untuk membuat pemasaran jubah Duke, DUKE, singkatan bagi Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Dan kita buat logo je Ustaz. Ustaz tengok ada logo ni semua. Dan kita sekarang ni of course lah kita tengah keluarkan jubah. Ini kiranya produk pertama kerjasama antara kami dan juga dengan Datuk Ustaz Kazim. Dan ini kita boleh tunjukkan kita ada berapa jenis jubah Ustaz yang kita keluarkan. Baik, kita lihat di situ ada 5 warna yang telah kita buat. Yang mahal tu Wolverine tu kan. Model tu ada Wolverine pula tu. Itu yang mahal. Itu kita lihat. Saya seronok ataupun saya suka dengan jubah ni Datuk. Yang pertama sebab dia punya material kain tu. Satu kain yang kita panggil sebagai Oxford cotton. Yang dia tak berkilat ke, dia tak ada. Ni dia bentuk yang sebab kita pakai tu kita rasa tegak. Kita pakai tu kita nampak. Setengah jubah dia terlalu nipis ataupun nipis. Bila berjalan ke apa ditiup dia angin tu rasa macam tak selamat je Datuk. Kan? Kipas angin yang jenis duk tolak-tolak duk kan. Jadi macam tak confident pula aku pakai ni. Tapi bila saya pakai jubah ni saya rasa confident. Maknanya daripada sudut jarang tidak. Daripada sudut transparent kalau motor nak suluh lampu dari belakang tu kita tak susah hati lah. Yang keduanya Oxford cotton. Saya rasa semua orang faham dengan Oxford cotton macam mana sejuk. Baju dia tidak panas, baju dia adalah sejuk dan sesuai untuk cuaca di
di negara kita ni. Jadi saya rasa 5 pilihan warna ni semua warna yang lembut-lembut, warna yang menyejukkan pemakainya dan mata yang melihat pun sedap-sedap. Saya belum pakai lagi jubah ni di depan FB Live. Nanti dah Datuk Norman dah umumkan ni, jadi start besok dah kena pakai lah bila saya buat FB Live ya. Saya nak tunjukkan pada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat kita, kita ada jenama kita sendiri, pakaian kita sendiri, dan saya rasa pakaian ni untuk kita nak tarawih nanti, nak sembahyang raya dan sebagainya adalah satu eksklusif yang cukup bagus daripada keluaran Kek Rayu, insya-Allah. Saya rasa cukup bagus. Tapi Ustaz, saya nak mengaku Ustaz, saya customer pertama yang beli ni Ustaz. Saya sedang nak pakai, tapi Ustaz Azhar cakap jangan pakai gitu, kita belum lancar lagi. Jadi saya pun mematuhi arahan Abang Long sini lah. Ini Abang Long kawasan. Ustaz Azhar Latif Abang Long kawasan. Jadi kalau Datuk Norman dah pakai, sehari dua ni saya pun kena pakailah bila saya ber-FB Live, insya-Allah. Mungkin saya akan memakainya pada hari Jumaat nanti. Hari Jumaat nanti kita ada sembahyang Jumaat, kita akan buat FB Live, saya baca khutbah. Jadi di situ saya rasa berkat sikitlah tu, kita tumpah berkatan hari Jumaat. Kita lancarkan jubah ni cantik untuk semua peminat-peminat, untuk semua yang mengikuti online kita. Mereka ni tu banyak sangat bantu Al-Barakah. Ya, setahun yang lepas kita buat FB Live, bulan Ramadan ni genap setahun, terlalu banyak sahabat-sahabat FB Live kita ni yang bersama dengan kami di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Dan saya rasa dengan terkeluarnya, dengan terlancarnya jubah ni nanti, insya-Allah kita pasti akan dapatkan untuk suami, untuk anak, untuk diri mereka sendiri. Betul Ustaz. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, Duke ni sebuah jenama yang menggunakan nama singkatan Ustaz lah. Adakah kita produk ni ada hanya jubah saja ataupun ada produk-produk lain yang akan dikeluarkan? Ya, setakat ni kita lancarkan dulu jubah. Kalau boleh daripada kopiah saya ni, daripada hujung rambut kita sampai ke hujung kaki kita, kita akan keluarkan jenama kita. Daripada kita, kalau ada rezeki lah, sampai ke seluar jerut kita pun kita nak buat. Seluar untuk pakai jubah ni dipadankan dengan seluar jerut. Jadi selalu seluar jerut tu ada yang nipis, yang ni kita akan buat seluar yang memang sedap dipakai, yang bila kita pakai tu kita rasa selesa. Kalau boleh saya ni lah tu, banyak benda yang kita nak keluarkan daripada produk-produk yang berasaskan kepada jenama Duke. Bukan setakat pakaian yang kita telah rancang, kita juga kalau boleh akan mengeluarkan jenama kita, daripada minyak masaknya kita boleh keluarkan nama Duke. Begitu juga dengan makanan harian kita, makanan kesihatan kita. Saya rasa insya-Allah daripada masa yang ke semasa, jenama Duke ini kita sasarkan menjadi satu jenama yang dekat dengan hati masyarakat Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagainya. Jadi kita lancarkan dulu jubah dulu sempena dengan Ramadan ini, insya-Allah. Selepas raya ni kita akan mula bergerak, Datuk, dan saya rasa kita akan kerjasama dengan banyak pihak lagi untuk mengeluarkan produk-produk harian yang kita guna, daripada bahan dapur sampailah bahan pakaian kita untuk kegunaan harian, insya-Allah. Ya, macam sabun muka ataupun sabun mandi, semua tu kan kita dapat lihat macam mana dari segi produk-produk yang kita yakinlah produk ni ada patuh syariah dan sebagainya kan. Jadi saya sendiri sebagai pengguna mengharapkan jenama Duke ni berikan kita sedikit keyakinan lah, dan menggunakan boleh katakan sebagai Islamic lifestyle. Jadi cara hidup muslimin muslimat, bagaimana cara berpakaian, cara kita kalau nak pakai minyak wangi pun minyak wangi macam mana kan. Ya, betul. Jadi ada orang tanya saya 2 hari lepas saya buat rakaman. Ada yang makeup artist tu nak masukkan TV, biasalah Datuk kena pakai ni. Dia tanya saya, Datuk umur berapa? Saya kata dah tua lah, 50 lah agak. Tapi dia kata kulit ni yang elok, kata pasal apa? Elok je kata. Jadi
Sebab tu saya katakan kita insya-Allah kita akan keluarkan macam mana kan. Saya tak kata apa nama saya ni pakai krim wanita ke apa ke, tidak, tapi kita insya-Allah kita akan keluarkan krim pembersih muka, ya, nak cuci muka dan sebagainya macam mana yang Datuk sebutkan tadi. Mudah-mudahan muka kita confident bila kita gunakan produk-produk Muslim untuk membersihkan sabun dan sebagainya di badan kita. Itu yang insya-Allah saya rasa kita akan keluarkan daripada masa ke masa, kita akan war-warkan benda-benda ni tu. Ada tadi ada komen daripada penonton, dia minta keluarkan kurma, Ustaz. Kurma kawan saya ada di Madinah yang ada ladang-ladang macam ni, ladang kurma. Malah kalau nak dapatkan air zam-zam kan, kurma semua ada. Cuma masalah saya ni modal, sebab saya berjaga sekolah. Jadi kalau saya habiskan modal saya untuk produk-produk ni, nanti sekolah saya tutup pula. Jadi bila ada Abang Long bersama dengan saya tu, masalah modal rasa-rasa selesai kot. InsyaAllah Ustaz. Ini adalah permulaan. Jadi bagi mereka yang menonton sekarang ni boleh dapatkan jubah ni, ada 5 warna, ada pelbagai saiz, kita keluarkan di kri2u.com dan tak lama lagi, kalau tidak malam ni, besok akan juga di platform Shopee ya. Jadi bagi mereka yang ingin dapatkan jubah ni boleh dapatkan dengan harga istimewa. Kalau harga asalnya RM220 tetapi diberikan diskaun Ustaz untuk sebagai pemulakan, salam perkenalan, diskaun sebanyak 10% dengan harga RM198 dan boleh dapatkan di platform di KR2U ataupun di Shopee tidak lama lagi. Jadi Ustaz, saya nak tanya Ustaz, dalam Ustaz sendiri, cara pakaian Ustaz hari-hari, macam hari ni pakai baju batik Ustaz? Saya sebab tu saya suka sekarang ni ramai orang yang dah, dulu kalau berceramah orang pakai jubah, orang pakai baju Melayu dan sebagainya. Saya rasa saya menukar benda tu, daripada berjubah baju Melayu saya mula pakai baju-baju jenama macam ni, dan saya rasa ramai dah penceramah yang mula memilih baju yang casual macam ini. InsyaAllah saya rasa baju macam ni pun kita boleh keluarkan, dan insyaAllah kita akan, kalau boleh jenama Duke, baju-baju yang macam yang saya pakai sekarang ni kan, maknanya yang selalu orang tengok. Tapi yang saya pentingkan ialah kualiti. Bila kita pakai tu sedap, bila kita pakai tu kita rasa confident, bila kita pakai tu kita rasa okey lah. Macam jubah tadi kan, kain dia tu tebal, kain dia tu tak panas, cotton pula. Jadi orang kalau dia nilai cotton, dia tahulah macam mana mutu cotton, macam mana kualiti kain cotton. Itu yang istimewa. Kalau kita nak dapat kain biasa, boleh kita dapat kain biasa, tapi kainnya agak nipis, kain dia agak panas, kain dia pula senang terselak, transparent dan sebagainya. Yang ini bila kita pakai, kita rasa seronok sebab kita dapat jaga kita punya, kadang-kadang ialah kita bila berjalan tu kadang-kadang orang nampak jarang. Kadang-kadang kita pun malu nak tengok orang yang pakai jubah jarang-jarang. Kita pun malu walaupun sama-sama lelaki. Tapi yang ni kita bawa jenama Duke dengan kualiti kain tu tu. Yang penting kualiti yang kita. Betul. Tapi Ustaz, saya tengok macam Ustaz ni Ustaz ni slim. Ustaz ni memang yelah, nampak orang yang jaga badan Ustaz. Jadi saya tengok gambar-gambar tadi pun macam kena dengan style Ustaz. Kalau orang tu saiz besar sikit macam mana Ustaz? Ada, saya tengok bila kita tengok kain tu ada untuk saiz yang besar pun ada. Saya pun badan kecil tu, badan saya dada kecil, kaki pun kecil. Masalah saya ialah perut saya kembung. Itu masalah penyakit kan. Itu saya tak dapat nak elak. Sebab tu nombor satu yang saya nak ialah masalah perut saya. Kadang bila pakai jubah nampak perut tu jojoi keluar, tu yang lemah. Sebab tu bila jubah Duke ni keluar, dia dapat menutup keperutan saya tu. Maknanya itu bukan saya tahan nafas tu, itu bukan saya kempeskan perut, itu memang betul-betul. Sebab masalah saya tu masalah saya ialah masalah perut. Badan saya kecil. Cuma masalah perut saya tu, doktor pun dah surrender dah macam-macam cara nak buat. Macam mana masalah perut.
Mula-mula dia kata sakit usus, kemudian dia kata ada masalah macam-macam lah, dah buat pembedahan. Saya rasa saya buat skop, saya dah buat lebih daripada 5 kali skop. Semuanya tak dapat. Sebab tu dia masalah yang berkaitan dengan masalah yang kita tak boleh nak sebut di sini lah. Sampai sekarang saya masih lagi buat rawatan. Kalau setengah orang perut dia macam Julia Shafi'i, perut tu kena pakai bengkung. Bengkung ni kalau perut tu lembek. Yang bunyi lembek. Perut saya keras. Memang keras. Kalau tekan ni keras. Jadi itu yang pakai bengkung kan meletup perut saya kan. Kita buat rawatan yang lain lah, alternatif yang lain. Tapi bila saya pakai jubah ni, keperutan saya tu tak nampak. Bahasa keperutan. Perut Azroy nama dia. Masalah Ustaz ni sebenarnya kadang-kadang bukan berkaitan penyakit, tapi masalah lelaki yang umur 40 tahun ke atas ni, masalah keperutan tu keperutan. Jadi saya mengharapkan satu jenama yang kita keluar, satu baju. Sebab bila kita beli baju dan sebagainya, itu yang kita duk tengok. Lain kalau badan slim cantik tak apalah. Jadi bila jubah Duke ni keluar, orang-orang macam saya ni ada pilihan. Betul. Untuk memakai, dan dia sebab setengah orang dia takut pakai jubah, dia malu pakai jubah, masalah perut dia. Jadi saya rasa jubah Duke adalah jawapan untuk masalah keperutan. Di samping ada orang yang badan slim dah cantik macam Datuk Noman ni, memang badan tu tip-top lah kan. Tak ada slimnya ada Ustaz. Dia pakai jubah apa pun memang cantik, memang orang Arab. Kita tengok orang Arab muda-muda bila pakai jubah tu amboi slim fit cantik pakai kan. Jadi saya rasa jubah Duke ni ada pilihan-pilihan yang untuk kita. Jadi kita pakai tu dalam keadaan selesa lah. Tak payah lagi kita nak sembunyikan perut dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok gambar yang tertera tu Tok, jadi tak nampak pun masalah perut saya yang menghadapi masalah. Tak nampak saya suka Ustaz pasal yang ni dia ada zip. Dia zip je ni. Kebanyakan pakai butang kan. Tapi ini ada zip. Jadi senang. Dia punya rasa macam kalau macam ni zip kurang turunkan sikit pun okey kan. Jadi dia rasa macam sesuai untuk ada fashion lah Lima Ustaz ni. Dia tak adalah macam style-style biasa-biasa je, tapi dia ada adalah sikit kelainan daripada yang lain. Selalu dia butang lah apa kan, tapi kita zip senang buka dan sebagainya. Itu yang pentingnya saya rasa bila kita pakai tu kita rasa selesa. Bila kita pakai, kita bergerak, kita duduk, kita bangun tu okey, senang. Dan yang penting sekali macam cuaca di negara kita ni panas kan. Jubah macam ni dia menyerap peluh kita. Kain cotton ni dia menyerap peluh dan insya-Allah dia tak jadi panas. Kita pakai pun dengan selesa. Kalau kita duduk dalam aircon pula pun dia tak jadi sejuk pula. Dia dalam keadaan stabil. Itu kelebihan Oxford cotton ini. Dia sesuai mengikut pada cuaca bagi saya lah. InsyaAllah. Ustaz, dari segi dalam bulan Ramadan ni Ustaz, ada apa-apa program-program khas Ustaz yang akan Ustaz jalankan? Yang pertama bulan Ramadan ni kita ada rancangan Gegar Lawak Superstar. Gegar Lawak? Kat mana tu? Astro? Di Astro. InsyaAllah kita akan bersiaran nanti pada, tak silap saya, pada hari Jumaat. Gegar Lawak Superstar, saya jadi juri tetap. Jadi boleh lah pakai jubah Ustaz? Boleh lah pakai jubah. Jadi juri tetap. Tapi lawak di sini satu bentuk yang baru bagi pihak Astro. Mereka buat lawak tu, dalam kumpulan lawak tu ada ustaz, ada penceramah. Dan mereka akan bersaing setiap minggu. Ada pakar motivasi di dalam kumpulan, dan dakwah ataupun lawak yang mereka buat itu mesti ada mesej. Kita tak nak lawak-lawak yang biasa-biasa, dan saya rasa sepatutnya rancangan macam tu perlu diperbanyakkan, lawak-lawak yang macam tu. Sebab hari ni orang
orang suka lawak, tapi kita naklah kalau boleh lawak yang tidak lara. Lawak yang manfaat, malah ada, saya harap kalau ada, walaupun nama dia lawak tapi dia menyentuh hati, ada mesej yang nak disampaikan. Yang kedua, saya juga dah berlakon, dah selesai berlakon untuk bulan Ramadan di telemovie juga, iaitu 18 puasa. Okey. Bersama dengan pengarah Mamat Khalid dan pelakon-pelakon Kampung Pisang, Aziz M. Osman, Azhar, Bel Ngasri. InsyaAllah akan disiarkan nanti, tajuk dia 18 puasa. Saya juga turut berlakon dalam telemovie tu. Kemudian saya juga akan bersama dengan satu rancangan baharu, Nilofa End to End. Nilofa dan Nabil, insyaAllah pun saya terlibat juga. Dan saya juga terlibat dengan Punchline di TV Astro. Jadi ini rancangan-rancangan TV yang akan dirakam, yang akan dibuat secara live di dalam bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian kita ada rancangan live di RTM Perak untuk bulan Ramadan. Di samping itu, saya terus bersama dengan sahabat-sahabat di dalam FB Live sepanjang hari, insya-Allah, di Facebook saya, Datuk, insya-Allah. Oh ya, Facebook Ustaz memang power lah. Memang selalu orang tengok, sampai juta-juta orang tengok ya Ustaz ya. Tak ada lah juta. Beratus ribu. Tapi saya paling ada ustazah di tempat kita ni, nama dia Ustazah Indon. Dia adalah figura terbaru di Facebook saya ni. Dia adalah pelajar pondok di sini. Okey. Dan saya tengok minggu lepas saya panggil dia untuk buat cara mandi jenazah. Yang menonton video dia saja 1.2 juta orang. Wow. Ya, jadi saya rasa Facebook Live. Facebook Live boleh mencecah sampai 10,000, 7,000 orang sekali menonton. Dan kalau keseluruhan viewer dia sekarang dah 1.2 juta, dan saya rasa dalam tempoh 3 minggu dia bersiaran dah lebih dari 2 juta. Hampir 3 juta yang menonton Ustazah Indon ni. Saya rasa walaupun dia umur dia sekarang 72 tahun, tapi bila dia mengajar tu Tok, subhanallah, dia mengajar tu saya rasa cukup memudahkan orang, bagi faham orang. Jadi saya rasa orang-orang macam Ustazah Indon ni perlu banyak lagi keluar dalam media, insya-Allah. Walaupun dia umur dia 72, tapi bila dia mengajar tu orang suka tu. Ya, sekali orang tonton dia tu beribu-ribu yang current ni. Tapi kalau yang keseluruhan dia, saya lihat yang terbaru boleh mencecah hampir lebih daripada 1.2 juta dalam tempoh 2 hari, 3 hari saja. Itu sebenarnya saya rasa penonton dekat luar sana pun, ada pun yang mereka yang ingin mendekati agama dan sebagainya, perlukan rancangan-rancangan dan juga kandungan-kandungan yang sebegini Ustaz. Contohnya buat lagu, Ustaz keluarkan lagu Selawat 1442 ni, dia dapat satu reaksi bukan saja dalam negara tapi luar negara yang berikan komen yang sangat-sangat positif Ustaz. Jadi pandangan Ustaz tentang muzik dan kaitan dengan kita nak berdakwah ni Ustaz, apa pandangan Ustaz? Apa hukumnya? Saya mula berceramah tu tahun 90. Tahun 90 saya dah ceramah dah. Waktu itu saya ceramah di masjid, di surau, di pejabat-pejabat kerajaan, balai-balai raya, dewan-dewan saja. Kemudian saya tahun 93-94 saya mula berfikir, sebab saya lihat bila sebut kuliah, bila sebut ceramah, kehadiran crowd itu biasa-biasa saja. Kalau setakat masjid, di padang tu jarang dibuat. Jadi saya perlu buat satu benda yang orang lain tak buat, penceramah lain tak buat. Jadi benda tu yang saya buat, saya mula-mula saya masukkan unsur-unsur nyanyian di dalam ceramah saya. Tahun 97, 96 saya mula buat nyanyian. Saya keluarkan kaset. Masa itu ceramah kita keluarkan kaset. Dan bila kita buat nyanyian tadi, orang mula datang. Orang mula seronok daripada kaset. Dia pergi naik kepada CD, daripada CD dia naik kepada TV sampailah sekarang.
Ya. Dan tadi daripada Melaka tadi pun datang Ustaz. Kami datang ni nak suruh Ustaz menyanyi lagu Hindustan kejap. Jadi dia orang pakat rakam saya menyanyi lagu Hindustan. Jadi saya fikir waktu saya duduk di hadapan penonton, kalau dulu saya ceramah di Padang, kehadiran paling rendah pun 500, dia boleh mencecah sampai 30,000 orang, 25,000 orang kalau kita buat ceramah di stadium. Saya rasa yang paling sambutan paling dahsyat lah ceramah di Malaysia ialah di Sabah dan di Sarawak. Misalnya di Tawau, saya buat di Padang Dataran, itu Dataran Padang Bandaran tu dia mencecah 35,000 orang. Ya, kalau di Singapura tu Tok, satu stadium tu, stadium bola tu penuh orang. Saya seorang je, one man show saya cakap seorang-seorang. Jadi bayangkan Tok, saya nak cakap pada 10,000 orang, 12,000 orang kan. Kalau saya hanya semata-mata menjadi penceramah, saya macam mana saya nak kontrol budak supaya jangan menangis, budak jangan berlari, budak jangan bercakap. Macam mana saya nak kontrol dia orang 2 jam, orang ramai, supaya jangan terasa selama mereka duduk 2 jam. Kalau nak terkencing pun tahan kencing selama 2 jam. Jadi 2 jam saya nak kawal beribu-ribu orang. Jadi saya kena kreatif. Pada masa itu saya bukan setakat menjadi ustaz, saya dah kena menjadi seorang penghibur. Saya dah kena jadi orang yang menghiburkan dia orang. Sebab itu saya masukkan hadis, saya masukkan ayat Quran, saya masukkan jenaka, saya masukkan lakonan, termasuklah saya masukkan unsur-unsur lagu tadi. Yang mana lagu tu tujuan saya ialah untuk mereka ni diam ataupun bagi perhatian, suka dengar lagi, bagi nak datang lagi nak datang. Jadi saya ambil lagu pula, lagu yang ada manfaat, lagu yang berfaedah. Dan saya rasa itu trademark saya, itu adalah konsep yang saya bawa sejak puluhan tahun yang lepas. Dan saya rasa sampai sekarang orang kenal Ustaz Kazim adalah salah satunya ada lagu-lagunya, terutamanya daripada Singapura. Mereka cukup mengikuti program saya di Sabah, di Sarawak, dan saya rasa tak salah saya gunakan elemen itu. Dan TV sampai sekarang ni pun duk jemput saya, walaupun saya dah umur macam ni, dah ada cucu lagi pun, tapi masih lagi bersiaran di televisyen. Sebab saya rasa alhamdulillah lagu tu Tok kadang-kadang salah satu benda yang main peranan untuk. Jadi kalau Datuk Norman boleh buat lagu yang boleh saya nyanyikan dalam ceramah saya, senang. Kena perbanyakkan koleksi Datuk, lagu-lagu yang boleh diterbitkan secara original Ustaz nyanyi ni Ustaz, kalau boleh. Ya, boleh, insya-Allah. Tapi Ustaz selalu nyanyi lagu Hindustan kan? Saya cuma ambil lagu Hindustan yang klasik. Yang orang tak pernah dengar. Memang sebab saya daripada kecil tu, memang saya daripada umur 4-5 tahun saya dah terbiasa dengan Hindustan. Ya, kadang-kadang orang tak dah dengar lagu apa ni, tapi lagu tu kita touching. Savana mahina pavana karisor tiara rajume hese Jesaban mana cemor. Ini lagu ni orang tak pernah dengar. Tapi bila saya kata lagu tu, lagu orang Melayu, dia masukkan dalam lagu Melayu. Mari bermain tali, peganglah di sini. Itu lagu dia. Ataupun lagu tu orang dulu buat. Main sorong papan, tariklah papan, buah keranji adalah dalam perahu. Bila suruh makan, dia makan. Bila suruh ngaji, dia tidak mahu. Itu lagu Hindustan. Sabar kamu, itu lagu dia. Jadi bila saya bawa lagu macam itu, orang rasa macam ada satu lagu lama, Dave Ennell misalnya. Memang lagu sama, lama lagu tu. Ye apna dil to avara ajane kise to aega. Saya kata itu lagu lama. Dia orang suka dengar lagu tu sedap. Bila saya kata tak, lagu tu ada orang Melayu nyanyi. Lagu tu lagu orang menyanyi. Lagu apa? Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Itu baru nampak.
Jadi dalam saya menyanyi itu ada benda yang mereka boleh tahu, ada kadang-kadang nasihat, ada benda yang boleh mereka dan mereka suka pula lagu tu. Tapi kalau tanya pada saya lagu baru, memang saya surrender. Memang saya tak tahu. Tapi saya buat satu lagu yang orang suka dan saya rasa yang datang ramai-ramai yang melawat Al-Barakah, yang melawat saya di sekolah ni Tok, yang ikut program saya berjuta-juta orang dalam Facebook saya tak tahulah berapa ramai yang menonton di YouTube dan sebagainya. Saya rasa yang paling pentingnya apa yang saya sampaikan tu jatuh dalam hati dia orang. Betul. Ya. Sebab saya bercakap tu, saya mengajar tu ialah benda yang kita jumpa setiap hari. Saya tak cakap benda yang tinggi-tinggi, saya cakap benda yang rendah-rendah yang ada masalah yang kita jumpa tiap-tiap hari dan itu yang saya sebut dalam ceramah-ceramah saya. I think saya rasa itu yang sebenarnya masyarakat perlukan Ustaz. Selain pada tapi saya rasa kita masih kekurangan lah konten macam ni Ustaz. Maksudnya lagu-lagu yang diterbitkan ada berunsur ketahanan ataupun mesej-mesej positif. Kebanyakannya lagu yang dikeluarkan lagu-lagu cinta saja semata-mata. Jadi kita kurangnya lagu macam ni ataupun filem-filem ataupun kalau kita buat contohnya kalau nak berdakwah tapi melalui platform macam telemovie, komedi dan sebagainya pun tak ada masalah ke Ustaz? Betul. Itu juga cuba cabang dakwah juga. Dan saya rasa lebih mudah. Ada setengah orang dia nak dengar berjam dengan ceramah pun dia tak boleh tahan lama. Tapi kalau kita buat dalam satu bentuk lagu, misalnya kalau kita tengok lagu-lagu lama dulu, banyak lagu tentang ibu, lagu tentang bapa. Tapi sekarang lagu tentang ibu, tentang bapa, adik, anak dah tak ada. Dulu kita dengar lagu bapa menyanyi pada anak, anak menyanyi, mak menyanyi pada anak. Adikku sayang-sayang belahan jiwa bunda. Adikku sayang-sayang belahan hati bunda. Lagu tentang anak. Dah tak sekarang nak menyanyi lagu anak, lagu apa? Kan? Kalau dulu kita dengar lagu ayah, satu benda yang orang boleh menangis. Ku pandang wajah ayah, dahinya ku cium, air mata mengalir, hatiku pilu. Sekarang nak dengar lagu tu macam mana? Tak ada lah. Sebab kadang-kadang budak-budak ni kan dia suka dengar lagu. Lagu tentang bapa tidak ada, lagu tentang mak tidak ada, lagu tentang hormat orang tua tidak ada. Jadi cara dia nak ubah jadi baik. Kalau tiap-tiap hari dia dengar entah apa Korea ke apa K-pop dan sebagainya, kita pun tak tahu. Itulah. Pasal lagu-lagu tema sekarang ni kadang-kadang lirik dia kadang-kadang tak sesuai lah Ustaz dengan budaya kita kan. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kita kena perbanyakkan lagi lah lagu-lagu yang tak semestinya semua pasal kita cakap pasal ketuhanan dan sebagainya, tapi mesej-mesej positif untuk keluarga, ibu dan ayah juga ni sebenarnya sebahagian daripada cara hidup kita, betul Ustaz kan? Betul. Kita buat lagu simple je tentang lagu bagaimana nak sayang kepada mak dan ayah, nak hormat kepada mak bapak kita. Sebab saya takut hari ni budaya nak hormat pada mak bapak tu dah jauh sangat. Tengok pada drama pun asyik melawan mak bapak je. Tengok drama je asyik melawan je mak bapak dia. Jadi kita pun tak naklah jadi macam tu. Jadi kalau boleh orang-orang macam Datuk yang ada kebolehan, yang ada modal, yang ada macam-macam benda ni, kita harap orang-orang yang seni macam Datuk ni dapat membantu kita mengeluarkan macam-macam benda. Paling mudah satu lagu yang jadi trending sajalah. Bagi saya lagu Selawat 1442 tu lagu lirik dia cukup cantik. Kalau ada setengah orang dia dengar betul-betul lirik tu memang tersentuh lah hati kan, tentang sembahyang, balik kepada sembahyang dan sebagainya. Mungkin Datuk akan datang mungkin boleh buat satu rentak, satu lirik yang macam Datuk buat dengan Rabbani dululah. Memang sampai sekarang Aryu buat dengan Rabbani, saya rasa semua orang tersentuh hati dan lagu tu sampai sekarang kita boleh buat. Dan saya rasa dalam ceramah saya lagu Rabbani, lagu ciptaan K. Aryu pada masa itu kerjasama ada antara
benda yang saya sebut dalam ceramah saya, lagu yang sentiasa saya buat dalam ceramah-ceramah saya sampai sekarang. Jadi mula-mula masa kami keluarkan lagu tu ramai juga orang kritik Ustaz. Mula-mula orang susah nak terima Ustaz. Betul. Ada sekitar puas saya pun dah baca tu tentang penggunaan muzik dan sebagainya. Lama-lama semua orang pakat tiru. Semua orang pakat. Semua kena terima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita pun kalau boleh nak perbanyakkan. Saya rasa itulah lagu dan juga kandungan kreatif sama ada filem ataupun rancangan TV, telemovie dan sebagainya, semua ni sebagai medium dan yang pentingnya kandungannya sendiri. Apa mesej yang kita nak sampaikan. Kadang-kadang cara penyampaian kita pun tak semestinya ekstrim. Macam saya baru-baru ni ada buat satu penggambaran pasal again lah kita untuk label Iman Music yang kami ada label Islamik ni dan saya nak tunjukkan gambaran seorang itu memang orang tu memang dia tak berapa ingat pasal akhirat lah, dia lebih pada duniawi, tapi cara penyampaian dalam video klip tu kita tak sampaikan dia macam berfoya-foya dengan wanita, tak pergi clubbing, pasal semua ni kita nak elakkan, tak patut kita gambarkan. Tapi cara kita penyampaian lebih pada simbolik, macam mana dia live in the fast lane, tak layan mak dia, tak angkat telefon mak dia semua sekali, benda-benda macam tu. Saya rasa kalau kita buat cara yang boleh katakan ialah ikut yang boleh katakan patut syariah lah, pasal kami tak adalah tunjuk perempuan tak pakai hijab dan sebagainya, semua tu nampak kemas. Dan saya rasa ini berkaitan balik dengan kita punya perancangan kita lah nak mempopularkan jenama Duke ni. Bagaimana kita boleh memperbanyakkan lagi produk-produk yang dikategorikan sebagai Islamic lifestyle dan kita berharap jubah ni akan dapat sambutan Ustaz. Saya rasa tengok cara Ustaz pakai dia pun macam model ni Ustaz. Ya. Model tu. Dan sebenarnya bila dia buat gambar ramai-ramai dia cakap ini kumpulan nasyid mana ni kan. Tapi bila kita tengok kan dengan variasi warnanya, pasal Ustaz sendiri pun yang kiranya ambil pedulilah tentang produk ni kan Ustaz Ustaz pun pilih tengok kain mana yang okey tak okey. Yang penting material kain tu yang kita nak lain pada yang lain. Ada juga yang tanya ni tu, lagu apa yang KRU buat untuk Rabbani? Dia tanya, lagu apa? Mungkin mereka tak ingat lagu Intifada misalnya. Satu Intifada, satu bila dengar tu kita rasa semangat, ataupun lagu apa yang kau tahu, satu kiblat yang sama kan. Itu lagu-lagu kolaborasi di antara KRU dan Rabbani yang saya rasa memang Intifada misalnya, apa yang kau tahu itu memang cukup bagus lah. Ataupun lagu macam disebut situ siapa tadi, Pergi Tak Kembali misalnya. Julie Syafi'i, Pergi Tak Kembali juga satu lagu yang cukup bagus lah. Saya rasa lagu kami pandai boleh buat lagunya, tapi yang liriknya kita serah pada expert lah, macam Ustaz ni. Macam pergi tak kembali tu memang saya bawa dalam ceramah saya. Memang tersentuh bila saya menyanyi lagu tu, saya rasa semua orang diam. Sekujur badan berselimut putih, rembang bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan istri, apa mungkin pahala dikirim. Jadi cukup sedap lah. Intifada misalnya pun cukup sedap alhamdulillah. Kami ada buat juga banyak Ustaz, lagu-lagu macam kami sendiri pernah buat berduet dengan Mawi, lagu berjudul Sujud. Kita juga pernah keluarkan sebuah lagu Datuk Isi Mizal dengan Mawi berjudul Al-Haq yang satu. Dan sebenarnya ramai tak tahu kita banyak buat lagu-lagu nasyid ni. Kita tengok balik banyak juga. Jadi kita harap kami punya label Iman Music, terima kasih pada Ustaz yang bagi kerjasama untuk menjayakan lagu semasa kita buat sambutan Madu Rasul tahun lalu. Kita harap kita akan dapat terus perbanyakkan lagi Ustaz. Ustaz kena nyanyi Ustaz. Kena nyanyi. Kita tengok kalau ramai yang sokong jubah, insya-Allah saya nyanyi lah kan. Bagi semua sahabat-sahabat penonton-penonton kita dah boleh dapatkan jubah Duke kita di mana Datuk kita dapatkan jubah ni tu? Sekarang ni di KRU dan kita juga akan keluarkan di Shopee insya-Allah pada esok hari ataupun dalam lusa. Tapi dalam sepanjang bulan Ramadan ni kita ada kempen Ustaz. Kita akan buka satu ruang gerai di Aeon Shah Alam.
dan kita akan juga akan menjual jubah di sana jugalah Ustaz sepanjang bulan Ramadan. Di Ion Shah Alam. Jadi saya rasa ini peluang yang boleh kita ambil untuk tuan-tuan juga boleh bantu Pusat Pendidikan Al-Barakah dengan beli produk-produk jenama Duke ini secara tak langsung tuan-tuan membantu. Kami nak minta derma, kita tak nak Ustaz. Memang saya malu untuk minta derma. Tetapi kita masukkan hasil jualan ni ke dalam membantu Pusat Pendidikan Al-Barakah. Jadi taklah tuan-tuan saya ni sebagai kutip derma je, tidak. Jadi nak beli. Ada sebahagian persennya kita akan masuk dalam sekolah kita secara tak langsung untuk tuan-tuan. Alhamdulillah. Ustaz, tanggungan Ustaz mesti besar kan Ustaz? Saya tengok kat situ tempat tu sangat besar dengan ramai orang ada kat situ ya. Saya di sini fakir miskin kita bagi bantuan. Asnaf mendapat setiap bulan kita bagi bantuan keuangan. Dari yang paling rendah kita bagi setiap satu orang 400-500 ringgit. Untuk sampailah yang kita bantu sampai 1,200 ringgit sebulan, mengikut kepada keadaan dia. Kalau dia sakit kuat, ubat banyak, maka dia buat ni. Ada dulu kita tampung untuk cuci darah, buah pinggang dan sebagainya. Termasuk juga kita membiayai terpaksa mengupahkan jururawat untuk datang cuci luka setiap hari, jaga makan dia, jaga ubat-ubat dia sebab ada yang tak boleh bangun dan sebagainya. Yang tu terpaksa kita ambil nurse luar untuk datang cuci luka-luka dan sebagainya. Jadi insya-Allah saya selagi mana saya sihat ni Tok, selagi mana saya masih bertenaga, kalau tak sihat pun saya bangun juga buat kerja sebab saya kenangkan ibu-ibu yang menetap di sekolah kami, bapa-bapa yang menetap di sekolah kami ni yang perlukan sokongan daripada kami, daripada saya insya-Allah. Saya berdoa Ustaz teruskan perjuangan Ustaz dengan dapat insya-Allah pastinya dapat segala pemudahkan urusan dan dapat keberkatan, dan yang pentingnya apabila seperti mana Ustaz katakan tadi, saya berharap juga jenama Duke ni akan berterusan Ustaz. Kalau boleh generasi akan datang dan produk-produk yang lain yang boleh dikeluarkan, ini sikit sebanyak juga membantu inisiatif Ustaz sendiri dekat Al-Barakah ni. Dan kita berharap kerjasama antara KRU dan juga dengan Datuk Ustaz Kazim akan terus berpanjangan insya-Allah, mudah-mudahan. Amin. Ya, saya pun harap gitulah. Sebab sampai saya lihat saya pun dah umur dah 50. Jadi kalau nak berceramah dulu-dulu berjalan satu Malaysia sampai Sabah Sarawak, sampai ke negara-negara ASEAN, sampai mana-mana jemput pun saya pergi. Saya rasa mungkin tahun-tahun akan datang ni dah rasa dah tak ada lah benda macam tu kot. Jadi saya rasa kita terpaksa mencari untuk sekolah kita dengan benda yang lain. Dan saya ucapkan terima kasih pada Datuk, pada KRU kerana memberi peluang kepada kami untuk terus hidup menabur bakti di Malaysia ni, memberi peluang untuk bekerjasama, buat lagu untuk saya lah. Ini pun ada lagu yang baru lagi nak keluar ni Saya mesti praktis untuk tengah duk praktis lagu yang baru ni, insya-Allah tuan-tuan nantikan, nanti saya masuk studio kita akan keluarkan lagu ni dan akan keluar lagi. Saya harap kalau boleh kerjasama kita berpanjangan. Yang paling penting untuk Pusat Pendidikan Al-Barakah dan kami warga MAS yang menetap di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz boleh bagi pesanan terakhir untuk mereka-mereka yang menonton, khususnya yang akan menyambut bulan Ramadan ni? Ya, alhamdulillah kita doa mudah-mudahan kita diberkati di bulan Syaban ini, dan kita berdoa mudah-mudahan kita dipanjangkan umur bertemu dengan bulan Ramadan. Dapat beribadat dalam bulan Ramadan, jaga mulut, jaga lidah kita, jaga tangan kita, jangan bercakap benda yang lara, jangan menulis benda yang sia-sia. Nanti kita dapat puasa yang hanya lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa tapi tak ada makna. Dia hanya dapat lapar dan dahaga saja. Jadi kita jaga jangan sampai rosak puasa kita insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih Tok. Jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okay, kita jumpa lagi minggu depan.